Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila Budi Zaidi. Nombor metrik 01DDT 19F1203. Assalamualaikum, nama saya Nurimah Fatihah binti Muhammad Riza. Nombor metrik 01DDT 19F033. Hai, nama saya Nur Aina Sofia binti Ahmad Nazik berkat nombor metrik 01DDT 19F1162. Okey, ini ialah emulator di mana saya memilih link yang kedua. Okey, 5 free mobile device emulator to test. Okey, kat sini ada 5 device iaitu native Android emulator, Jar of Bean Android emulator, BlueStack, Windows dan Nokia. Okey, dan juga Genymotion Android emulator. Alright, saya akan mengambil BlueStack Android emulator. Okay, dekat sini dia akan terkeluar lah dia punya BlueStack. Okay, dekat sini dia ada tunjuk tau ciri-ciri dekat BlueStack ada game control, multi instant, smart control, macro, native gamepad support dan lain-lain lah kat sini. Dan games yang ada kat BlueStack dia dah gabungkan, maknanya ada action, ada laku peranan ni, maknanya actor rasanya. Okay, and strategi, dia punya adventure, arcade, card, casual, teka-teki, perlumbaan, pelakuan and sukan kat situ. Okay, untuk sokongan kat sini yang kita nampak ialah dia mempunyai 3 jenis dalam BlueStack yang support. So saya memilih daripada sini je lah, download BlueStack 4. Okay, klik download and dia akan download lah kat sini. And then click. Okay, ini sebab dah install, so sebab itu dia keluar ni. Alright, kita move pada yang dah install. Okay, inilah paparan selepas kita dah install BlueStack. Okay, dia akan suruh masukkan sign in dan sign up dekat Google Play. And then ini ialah paparan pada Game Center. Kat sini banyak game yang kita boleh download secara free. Okay, button di sebelah itu ialah sound, iaitu volume dia. And then kita ada macro recorder, dia boleh BlueStack macro recorder, dia boleh record. And then kita juga ada take screenshot di mana kita boleh klik use current untuk screenshot paparan kita and dia akan keluar pop-up screenshot save. Alright, so kita juga boleh tengok dalam kita punya folder. Itu ialah kita punya screenshot tadilah. Dia dah simpan dalam folder. Okay. Itu dia. Alright, kemudian ada recorder screen. Kita ada open media folder, di mana kita boleh open dekat kita punya dalam folder. And juga kita ada setting dia. Okay, iaitu dalam setting ada engine, kita boleh tengok performance dia, display, resolution masa kita main game, preference. Okay, dalam game konsol, platform setting, kita boleh ubah dalam ni. Alright, untuk device, notification, semasa kita main game, game setting dia, cursor dia nak yang macam mana. Okay, and shortcut key dia, shortcut key pada keyboard semasa kita main game, kan. User data, okay, untuk free up speed. Dia sebenarnya lebih kurang macam telefon tau. Okay, kita pergi pada bahagian my game. Okay, saya klik juga dulu pada bahagian Google Play. And then saya nak sign in dekat sini. Okay, sign in. Okay, masukkan email macam biasa bila kita sign in. Dan juga masukkan password. Okay. And add phone number. Okay, kat sini dia ada suruh add phone number. Okay, and saya klik yes, I'm in. Right, ini dah agreement dia, kita perlu agree. And dia juga ada open backup to Google Drive, and kita klik accept. Okay, dia akan keluar paparan macam ni lah.
dan dia akan keluar games-games yang berada di dalam Google Play. Maknanya application yang berada dalam Google Play kita boleh download dekat sini. Dia lebih kurang telefon, okey. Cuma kita menggunakan so kita download application ni menggunakan laptop, okey. Contoh saya nak download game Word Games. Okey, saya download Word Games. Alright, kita install. Okay, kita tunggu sekejap. Alright, kita tunggu sekejap. Kat sini ada top card, premium, kategori, family, editor chart. Dia lebih kurang macam Google Play dekat Android. Okey, sekarang kita akan pergi pada sistem app sementara menunggu download. Alright, dekat sini ada setting. Okey, dia ada storage dia, right? Berapa GB yang ada. Okey. And ada juga notification. Okey. Daripada kesemua app yang berada di dalam kita punya emulator. Kat situ ada scoring words yang kita download tu. Ini ada date and time. Kita boleh ubah nak 24 hours atau 12 hour. Okay. Ini tu ialah bahagian Gmail. Okay, dekat bahagian browser, kita boleh browser apa saja yang kita nak. Okay, kita boleh google apa saja yang kita nak. Contoh saya google emulator. Okay, so dia akan keluarlah berkenaan dengan emulator. Okay, katakanlah saya klik satu link website ni and dia akan keluar macam tu. Okay, and then kita back to Google Play and kita tengok yang kita download tadi. Okay, iaitu Scoring Board. Okay, kita akan pergi pada bahagian game. Okay. Sekejap ya. Alright. Dia akan keluar paparan game tu lah. Okay, tadi game control tak function tau. Tiba-tiba button game control tu function sebab kita tengah bermain game. Okay, game ni sebenarnya ada sound. Dia punya sound lah, sound game dia. Tapi sebabkan ada gangguan background sound, so saya matikan lah. Okay, so kita boleh start main game macam biasa. Okay, emulator ni dia lebih kurang macam telefon yang kita tak boleh guna. Cuma perbezaan dia ialah kita menggunakan laptop. Jadi agak senang untuk siapa-siapa yang rasa tak nak main game dekat telefon, dia nak main game kat laptop, so dia boleh download emulator ni. Okay. Alright. Okay. Itu saja dari saya emulator. Sekian, terima kasih. Okay, kali ni kita buat virtual machine menggunakan VirtualBox. Okay, jadi first apa yang kita perlu buat adalah download VirtualBox 6.1 ni. Cuma klik saja. Boleh klik pada download VirtualBox 6.1. Okay, bila klik kita ambil, sebab saya guna komputer Windows, so saya ambil Windows lah. So saya akan klik pada Windows host. Windows host. Klik pada Windows host. Bila klik, automatically akan download sendiri kat bawah ni. Okay, seterusnya show in folder. Okay, so saya letak dia, saya download dekat dalam OS Windows. So saya, okay, then dah jumpa ni, double click sahaja untuk open VirtualBox kita. Okay, then proceed dengan next. Okay, yang bahagian ni tak perlu nak edit-edit bagai semua tu. Kita just next sahaja, tak perlu nak ubah. Alright, then kita tengok kat mana dia save program. Okay, next. Okay, sama juga, part ni pun tak payah nak ubah-ubah, just next je. Okay, then new warning network interface
terpapar. Okay, dia ada cakap agak kat sini, dia orang akan reset your network connection temporarily. Okay, then just click yes. Okay, lepas tu klik install. Okay, then kita kena tunggulah dia install. Okay, proses ni ambil masa sedikit sebenarnya. Okay, yang ni klik install lah. Okay, klik finish. Sebelum tu jangan lupa klik button tu, start Oracle tu. Okay, seterusnya bolehlah klik finish. Alright. Okay, so jom kita try buka VirtualBox melalui start. Okay, so buka start, type virtual. So boleh buka tu bila dah buka VM. Okay, ini adalah paparan dia. Okay, lepas tu apa perlu kita buat adalah tak perlu save apa-apa pun kat sini. Just pergi to search engine and type ubuntu.com. Okay, ni adalah paparan Ubuntu. And then go to download and click Ubuntu desktop. Okay, klik Ubuntu desktop. Okay, and then klik pada download. Okay, bahagian Ubuntu download yang 20.02.LTS ni. Ini untuk kalau kita nak buat secara long term. So tapi saya nak buat sekejap je untuk trial. So saya download yang bawah tadi lah. Okay, seterusnya bila saya klik je, dia akan automatically download kat bawah tu, macam paparan kat bawah. Alright, seterusnya okay, so bila dah siap download, kita buka balik kita punya VM tadi. Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat adalah klik pada start dekat atas tu. Okay, dia akan keluarkan paparan macam ni. Okay, seterusnya yang bahagian nama tu, name tu kita letak sebagai Ubuntu. Then kita klik next je lah lepas tu. Okay, kalau saya letak Ubuntu 2021 lah. Okay, seterusnya dah tak payah ubah kat bawah tu sebab dah okay dah type Linux version Ubuntu 24 bits. Okay, then kita klik next. Okay, dan klik next. Okay, bahagian memory size ni kita letak dia dalam 2048 macam tu dah okay. And then klik next. And then okay, yang part hard disk ni kita tak perlu nak ubah sebab create a virtual hard disk now tu itu lagi better for now. And then create, kita start klik button create lah. Okay, seterusnya bahagian ni pun tak perlu ubah. Biar hard disk file type kita sebagai FDI VirtualBox disk image saja. And then kita klik next. Okay, lepas tu bahagian ni pun sama, tak perlu diubah, biar dia secara dynamically allocated. Okay, then next. Okay, yang part ni pun sama sebab atas tu dah betul dah Ubuntu 2021 kita punya file name tadi. Okay, sama juga yang kat bawah tu pun tak perlu nak ubah dah. Okay, so then kita klik button create. Okay, so kat sini akan terpaparnya dekat bahagian VM, general, sistem, display, storage, audio, network, USB and so on. Okay, so now first apa yang perlu kita buat adalah kita klik setting, button kuning tu, and then kita klik general. Okay, bila klik general kat sini apa yang perlu kita ubah adalah tak banyak pun. Okay, dalam bahagian sistem ni. Okay, bahagian sistem, bahagian processor. Okay, kalau korang nampak, okay, CPU dia kan CPU 1 kan. So kalau kita dekatkan dengan merah tu, dia akan buat kita punya sistem tu jadi lag atau clash tau. So better buat 2 CPU sahaja. Okay, macam saya ubah tu. Okay, so yang bagi display ni lah, bahagian display kalau kita nak nampak dia punya interface tu lebih smooth, cantik, kita tinggi. Okay, seterusnya bahagian storage. Okay, kita nak add hard disk. So yang empty tu kita nak jadikan Ubuntu punya. So klik hard disk tu untuk add hard disk. Okay, bila kita klik, kita akan pergi ke kanan,
klik untuk buka file, and then search untuk file kita. Okay, klik add. Okay, Ubuntu. So saya simpan dekat bahagian download, so saya kena pergi kat download lah. Contoh dia macam ni. Itu Okay, klik sahaja dan open. Klik choose and dah kita dah letak dah. Okay, lepas tu semua benda dah settle. By the way, bahagian audio, network, files, USB bagai semua tu tak perlulah nak diubah, sebab tak perlu diubah pun. Biar dia macam tu. So bila kita dah ubah storage, kita klik je OK, and then go back macam sekarang ni, dia akan terpapar. Okay, so kita just klik je start untuk start kita punya virtual machine. Paparan macam ni akan dipaparkan. Nampak excited sebab first time buat. Okay, so kita tunggu dia load Ubuntu ni. Okay, part bahagian sini memang ambil masa dalam 15 minit 20 minit macam tu. So memerlukan kesabaran yang tinggi. Okay, selepas bila dah selesai ni, dia akan keluar. Dia tak selesai lagi sebenarnya, dia masih dalam proses untuk load dekat bahagian ni. Masih ada lagi yang perlu disetting, sebab nanti kita nak install Ubuntu pula dekat dalam ni. Okay, so klik install Ubuntu bila dah terpaparnya interface macam ni. Okay, then klik keyboard language. Bahagian bawah tu ada text box tu, kat situ kita boleh try text. Kita boleh cuba nak buat teks macam mana. Okay, seterusnya yang bahagian update and other software ni, jangan lupa klik dekat button yang terakhir tu, install third party, and then continue. Okay, bahagian ni tak perlu diubah, just klik install now. Alright. Then klik continue, and then tunggu dia load lagi. Okay, where are you? Kuala Lumpur. So Kuala Lumpur ni samalah time dia macam saya duduk ni. Okay, then continue. Okay, then user kena masukkan benda ni, info-info ni. So saya dah masukkan password pun kita kena ingat, sebab bila kita nak buka nanti kita kena masukkan password. Okay, then continue. Okay, bahagian ni pun mengambil masa dan memerlukan kesabaran yang tinggi, sebab dia ambil dalam masa 15 minit lah nak download benda-benda, nak load benda-benda ni untuk masuk ke Ubuntu ni. Okay, alright, seterusnya bila kita dah siap, kita kena klik restart now. So dia akan keluar macam ni. Bila kita dah klik restart now, dia akan start over. And then yang part menarik bila dia keluar kita punya ID tadi. Yes, Aina 07 macam saya letak tadi. Dan bila nak proceed, nak masuk, kita klik Aina 01, and then masuk keyword password yang kita dah setkan tadi awal-awal tadi, and then klik enter untuk seterusnya. Untuk login kita klik enter saja, enter dalam keyboard. So paparan dia akan terpapar macam ni dulu untuk load. Okay, ini adalah paparan pertama di Ubuntu kita. So dia macam ada handphone, macam ada tab lah dekat kita punya komputer. Menarik gila benda ni. Okay, seterusnya nampak macam app dekat handphone kita. Best sangat. Okay, so kat sini saya nak try tunjuk demo kalau kita install Android Studio dekat dalam VirtualBox ni. So kalau dekat bahagian ni kita ambil Ubuntu software lah. Kita klik pada Ubuntu software. Firefox. Okay, ni Firefox boleh juga. Okay, ni saya ada tengok-tengok tadi, tapi saya tak set up lah. Saya teruskan dulu not now, sebab saya nak fokus on software app tadi, Ubuntu software. So klik pada Ubuntu software. Ubuntu software ni macam kita punya handphone sekarang ni lah, Play Store, App Store, Google Store macam ni. Tapi kalau kat Ubuntu kita Ubuntu software. Okay, so kat sini dia nak download dulu application dia. Dah siap, ni lah paparan dia. So okay, so kita nak pergi ke Android Studio, so tak perlu tengok yang ni. Just go click to button search tu, and then type Android Studio, and then yang bawah tu hijau tu.
Okay, boleh install macam tu je. Sebelum install kena masukkan password lah. Dia jaga security dekat Ubuntu ni. Okay. Menarik sangat nampak dia. So seterusnya bila dah siap, kita bolehlah guna Android Studio ni di dalam Ubuntu. Okay, itu sahaja saya nak tunjuk. Okay, sebelum terlambat, saya nak bagi tahu saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak shutdown pula Ubuntu ni daripada komputer kita. Mudah saja. Kita akan pergi ke atas hujung sana. Sekejap atas hujung sana. Okay, klik power off atau load out. So nak suspend boleh, restart boleh, power off pun boleh, load out pun boleh. Tapi saya nak buat power off. Jadi kita klik power off. Alright, so bila dah power off, dia akan keluar macam ni. Question 1. Difference between emulators and virtual machine. For virtual machine, hardware can be accessed directly, but emulator, you need software connected to access software. Virtual machine are faster in operation, but emulator are relatively slower. Virtual machine can run code directly in different language, but emulator you need a translator to translate the source code. Question 2. As a developer, which platform will be chosen to test your mobile application in the mobile application development, and why? As a developer, we will choose virtual machine to test our mobile application because it is way faster than emulator. Also, hardware in virtual machine can be accessed directly, so it will not take so much time. That's all from us. Thank you.